Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar korang semua? Sihat ke? Kak Syah Alhamdulillah, sihat. Hari ni kan nak cerita sikit. Sebab hari tu ada cerita pasal bromistin, ada sebut pasal antioksidan. Lepas tu orang tanya, apa benda antioksidan tu? Hari ni nak cerita lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan antioksidan dan juga radikal bebas. Pernah dengar tak radikal bebas? Okey, mula-mula sekali kita tahu kan macam mana terjadinya kita punya sistem dalam badan manusia ni. Dia bermula daripada sel, lepas tu pergi kepada tisu, lepas tu barulah tisu tu berkumpul membentuk organ-organ kita, dan organ tu pula akan membentuk sistem. Contoh sistem pernafasan, sistem penghadaman kan. Semuanya bermula dengan sel. Manusia kita ni alhamdulillah Allah jadikan terjadi daripada berjuta-juta sel. Okey, kita dah faham sel. So yang Kak Syah nak cerita dulu pertama berkaitan dengan radikal bebas. Apa maksud radikal bebas ni? Kalau kita belajar sains dulu masa zaman sekolah, kita ingatkan molekul, atom kan semua. Radikal bebas ni dia punya maksud dia adalah molekul yang kekurangan satu elektron. Dia macam seolah-olah satu molekul tu dia tak lengkap, dia cacat. Dan bila dia dah kekurangan satu elektron, dia akan mengganggu molekul-molekul yang lain bersebelahan dia. Sebab dia dah jadi tak stabil dan dia ganggu ataupun dia ambil elektron daripada sel-sel yang ada di bahagian badan kita lah. Itulah kadang-kadang puncanya berlaku keradangan, berlaku kanser dalam badan kita berpunca daripada kerosakan sel. So, bermula daripada satu sel yang rosak dan merebak kepada sel-sel yang lain atau tisu yang lain, seterusnya organ yang lain kan. Okey. Dari mana datangnya radikal bebas ni? Kita tahu ke kita tak tahu? Radikal bebas yang biasa kita mungkin tengok kat iklan TV kan, radikal bebas datang daripada asap-asap rokok, daripada asap-asap pencemaran. Sama kalaupun kita tak menghisap rokok, asap rokok yang dilepaskan oleh kawan-kawan daripada orang lain yang menghembuskan tu sebenarnya jauh lebih berbahaya lah daripada orang yang isap rokok tu sendiri. So kemudian selain asap rokok, asap pencemaran lain, asap kenderaan, asap daripada kilang-kilang, daripada pembakaran, yang itu semua ada bahan kimia toksik yang boleh merosakkan kita punya sel. Selain daripada itu juga radikal bebas datang daripada toksin tau. Toksin yang ataupun dia senang kita nak faham, racun kimia ataupun racun perosak yang disembuh pada kita punya tanaman, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Contoh kalau pergi dekat Cameron Highland tu sendirilah nampak, kita kalau beli nampak kat pasar, kita akan pilih sayur-sayur yang nampak cantik, dia punya tekstur dia tak ada kena gigit ular, tak ada berlubang-lubang, yang bersih, yang cantik. Yang tu semua kebanyakannya disembuh dengan racun perosak. So kalau kita tak basuh bersih ataupun tak penggunaan racun tu, sebenarnya dia pun dia meresap dalam sayur dan buah-buahan tu, kemudian kita makan. So perlahan-perlahan kita dah simpan toksik dalam badan. Okey. Selain daripada itu racun kimia yang kita nampak lah. Sebenarnya radikal bebas juga terjadi daripada penggunaan hormon persekitaran kita tahu. Contoh ada ambil guna bahan-bahan kosmetik yang sekarang ni nampak lebih murah, kemudian dia punya hasil dia nampak lebih cepat berkesan, ataupun penggunaan barang-barang plastik, penggunaan barang-barang plastik lah dalam kita punya pinggan mangkuk ke, selalu kita guna beg plastik ke, dekat situ sebenarnya ada sedikit lah hormon persekitaran yang boleh mengganggu kita punya sel tadi. Okey, yang biasanya kita tahu radiasi ni lah melalui X-ray ataupun radiasi yang sekarang ni yang kita tak sedar, sebenarnya penggunaan peralatan elektrik, penggunaan microwave, itu pun sebenarnya ada menyumbang lah
dan peningkatan radikal bebas dalam badan kita. Lepas tu kalau pemakanan juga, selalu kita ingat makan makanan yang bergrill atau makanan yang goreng tu pun sebenarnya ada radikal bebas jugalah. Lain tu kalau dari segi atlet-atlet ni kadang bila kita buat senaman yang terlalu ekstrim, lebih daripada 10 jam, yang mana sel-sel kita bekerja, kita punya organ kita paksa dia bekerja di luar batasan, atau ni maksudnya buat senaman yang terlalu ekstrim, yang tu juga boleh merosakkan kita punya sel. Okey. Selain daripada tu, lagi apa ya? Kalau sahabat-sahabat kita yang diuji dengan sakit kanser contohnya, mereka akan jalani proses kemoterapi. Yang mana proses kemoterapi ni adalah proses penyembuhan kan, dan lepas buang kanser tu dah dikeluarkan, kemudian akan jalani beberapa cycle kitaran untuk kemoterapi, yang tu memang dia tujuannya untuk memusnahkan atau matikan sel-sel kanser. Walau bagaimanapun, bukan setakat sel kanser saja yang dah dimusnahkan, malah sel-sel yang masih baik ataupun masih sihat pun dia turut burn sekali. So, macam mana caranya? Apa je cara kita nak buat? Ada masalah-masalah macam ni tadi, radikal bebas. Sudah faham kan apa itu radikal bebas? So, radikal bebas, dia punya penawar dia ataupun lawan dia lah, masalah radikal bebas ini akan dapat diatasi dengan bila kita mengambil makanan-makanan yang tinggi kandungan antioksidan. Itu dia sebenarnya, supaya nak bagi you all nampak atau lebih faham lagi. Ada masalah yang berpunca daripada radikal bebas, kita rawat dia dengan pengambilan makanan yang tinggi antioksidan. Contohnya minuman yang ada depan Kak Syah ni lah, iaitu minuman Pomistin. Yang ni memang minuman tinggi antioksidan. Ataupun selalu doktor-doktor akan sarankan untuk ambil vitamin C. Vitamin C memang kita perlu ambil sebab badan kita sendiri tak boleh menghasilkan vitamin C. So kita kena ambil daripada buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran tu lah. Okay, so sekarang pemakanan kita hari ni kan, kita dah tak ada masalah kekurangan makanan, even dah terlebih makan pun, sebab ada Food Panda, ada Grab Food. Makan, kita boleh dapat makan pada bila-bila masa. Tinggal lagi sama ada makanan yang kita makan tu betul-betul cukup nutrisi, adakah makanan yang berkhasiat, dan juga adakah makanan itu kita boleh usus kita dapat serap semua khasiat daripada apa yang kita makan. So, itu saja perkongsian Kak Syah pada hari ini. Kalau korang rasa nak ikhtiar untuk eat healthy tahun 2021 ni, mungkin nak turunkan berat badan, tak nak selalu MC, nak badan lebih sihat bertenaga, boleh dapat buat beribadat. So, boleh cuba makanan suplemen, makanan tambahan ni daripada Forever Living. So, nak tahu apa benda semua ni nanti, boleh terus subscribe kami punya YouTube channel LL Solution. Memang Kak Syah sendiri akan bercerita sikit-sikit lah. So jangan malu, jangan segan, boleh tinggalkan komen atau boleh WhatsApp Kak Syah. Okay, itu je daripada Kak Syah untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum. Kecantikan sejati datang dari hati.